Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Wa nusalli wa nusallim 'alan nabiyil amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah Azza wa Jalla kita dapat bersama-sama pada malam yang berbahagia ini melalui Surau An-Nur Fasa 3 Bandar Seremban. Kita dapat sama-sama saudara untuk kita mengadakan kuliah maghrib. InsyaAllah mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian, insya-Allah pada malam yang berbahagia ini kuliah maghrib kita akan menceritakan, akan berbincang tentang satu tajuk yang berkaitan dengan peristiwa akhir zaman. Itu tajuk yang kita nak bincangkan pada malam ini dalam suasana yang memang kita sudah pun berada pada akhir zaman, cuma kita nak tahu kita berada pada tahap yang mana. Dan bagi sahabat-sahabat atau sesiapa juga yang mempunyai sebarang persoalan, yang nak kemukakan soalan, saya alu-alukan. Saya alu-alukan di kalangan sahabat yang nak mengajukan soalan, anda boleh menghantar soalan anda kepada saya melalui ruang komen yang ada itu. InsyaAllah saya akan cuba respon apa-apa persoalan yang dikemukakan oleh tuan-tuan dan puan-puan, terutamanya tentang isu-isu yang berkaitan dengan peristiwa akhir zaman. Dan pertama sekali saya nak mengalu-alukan sahabat kita yang memberi komen awal ini alhamdulillah, iaitu Arimi Abdurrahman Sayuti Al-Idrus Syamsiah Saleh Azizah Izzah Zulkifli Mahdi. Baik. Dan juga semua yang mengikuti perbincangan kita pada malam ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sekali lagi saya alu-alukan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ahlan wa sahlan, selamat datang ke Surau An-Nur ni secara maya pada malam ini sempena MCO ataupun PKP 3.0 yang masing-masing berada di rumah masing-masing. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan waktu masa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita dengan cara yang terbaik, dengan kita sama-sama berada di dalam majlis ilmu. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Perbincangan kita sebut tadi pada kali ini ialah berkaitan dengan peristiwa akhir zaman. Dan ia juga bertitik tolak daripada isu hangat yang berlaku pada baru-baru ni, iaitu isu yang berkaitan tentang peperangan yang berlaku antara Israel dan juga Palestin. Maka bila mana berlaku peristiwa tersebut, masing-masing tertanya-tanya apakah itu juga merupakan tanda-tanda akhir zaman yang berlaku sebagaimana yang kita lihat apa yang berlaku pada
yang berlaku pada baru-baru ini. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ini satu isu. Saya nak terus bincang kepada isu ni lah. Sebab ada yang menyatakan bahawa bila berlakunya peperangan antara Israel dan juga Palestin baru-baru ni, maka itu satu petanda kepada kemunculan Al-Mahdi. Semua pakat duk tanya bila datang Mahdi, bila datang Mahdi. Bila mana berlaku pula kematian yang banyak di kalangan umat Islam di Gaza baru-baru ini. Baik tuan-tuan. Pertama sekali, saya nak memetik satu hadis Nabi SAW. Hadis yang sahih. Hadis yang diriwayatkan daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang mana Umar kata, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Istala 'alaina rajulun." Ketika mana kami duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang rambut serba hitam, pakaian serba putih, yang kata Umar, kami tak kenal siapa dia. Dan tidak ada tanda-tanda musafir kepadanya. Lalu dia datang, dia bertemu dengan Nabi SAW, dia bertanya. Mula-mula dia tanya 3 soalan. Saya nak ringkaskan, hadis itu panjang dan hadis itu biasa kita jumpa dan biasa kita pelajari. Terutama dia juga terdapat dalam hadis 40. Jadi, lelaki itu bertanya Nabi tentang 3, Islam, iman dan ihsan. Nabi menjawab ketiga-tiganya. Islam itu rukun Islam, iman itu rukun iman, dan ihsan itu an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Iaitu iman itu, ihsan itu, hendaklah kamu mengabdikan diri kepada Allah seolah-olah kamu nampak Allah, walaupun kamu tak nampak, yakin dan percaya Allah melihat kamu. Selepas daripada itu, orang itu bertanya Nabi lagi, mata sa'ah, bila kiamat? Ini tanda akhir zaman ni. Bila kiamat? Lalu kata Nabi, mal mas'ul a'lam minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Nabi bagi tahu bahawa Nabi tak tahu. Bukan sekat Nabi tak. Kalau orang yang bertanya tu tak tahu, Nabi lagi tak tahu. Soalan begitu. Soalannya nak beritahu kita ni sama-sama tak tahu. Bila berlakunya kiamat. Lalu dia bertanya lagi, wa ma amaratuha? Apakah tanda-tanda kiamat? Bila tanya tentang tanda-tanda kiamat, maka barulah Nabi SAW menjawab. Nabi kata, antadidal amatu rabbataha. Iaitu antaranya, seorang ibu melahirkan tuan dia. Seorang ibu melahirkan tuan dia. Ada ulama kata, maksud dia, iaitu anak yang derhaka kepada ibu bapa. Wa ayyatatawalu fil bunyan, begitu juga orang yang susah, orang miskin dapat membina bangunan-bangunan yang tinggi. Seumpama yang kita dapat saksikan pada hari ini. Zaman Nabi tak ada tuan-tuan bangunan-bangunan tinggi. Tapi sekarang ini kita lihat bangunan masya-Allah. Kalau di Malaysia ni KLCC saja sungguh tersergam indah. Kalau kita pergi Burj Dubai di Dubai, United Arab Emirates, begitu juga tinggi, yang sangat-sangat tinggi. Bahkan manusia berlumba-lumba untuk membina bangunan-bangunan yang tinggi. Maka daripada hadis Nabi SAW itu sudah menunjukkan bahawa ianya telah berlaku. Tanda-tanda kiamat sudah berlaku. Yang termasuk dalam peristiwa akhir zaman. Jadi apakah kiamat itu semakin dekat? Iqtarabatis sa'ah. Kiamat itu makin dekat dengan kita. Dan apatah lagi yang menakjubkan baru-baru ni bila mana berlakunya peperangan yang sangat dahsyat antara Palestin dan juga Yahudi. Zionis Israel. Lagilah ramai tertanya-tanya, apakah ini merupakan tanda-tanda kiamat? Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Itu yang kita nak bincangkan. Okey, dan masa kita terhad. Kita nak bincang sampai 8.30 saja. Isu ni panjang sebenarnya. Isu peristiwa akhir zaman ni isu yang sangat panjang. Tapi masa kita terhad, jadi
Saya nak bincang setakat mana yang boleh bincang je lah. Sebab tu saya kata tadi bahawa kalau ada di kalangan sahabat yang menonton kita pada malam ini, kalau ada soalan nak tanya, dipersilakan. Boleh tanya. Jadi kalau tanya tu saya akan straight to the point. Apa persoalan yang dikemukakan berkaitan dengan akhir zaman, insya-Allah saya akan terus jawab. Kan? Jadi sebab apa? Sebab saya sebut tadi isu dia panjang. Bahkan baru-baru ni saya duk parti tengok. Apakah Palestin akan menang ataupun tidak? Sebab dia merubah. Kalaulah kemenangan baru ni berpihak pada Palestin, tiba-tiba kita kata Yahudi kalah. Bahkan baru ni pun dianggap Yahudi kalah, tetapi kita kata masing-masing tak menang lah, seumpama begitu. Tapi kalaulah Zionis baru ni dia terus gaduh perang, terus juga dia menggunakan pula tentera darat. Silap-silap bulan dia boleh kalah, tuan-tuan. Kalaulah Zionis kalah, yang menyebabkan dia terpaksa lari keluar daripada Palestin, maka itu sebenarnya merupakan tanda-tanda besar akhir zaman. Itu merupakan tanda-tanda besar, tapi itu belum berlaku. Dan kalau itu berlaku, barulah kita nak bincang soal Imam Mahdi. Sebab tu baru ni bila orang duk bincang soal Imam Mahdi, orang bertanya saya, Ustaz, betul ke Ustaz? Sebab ada yang dah bertanya, katanya Imam Mahdi akan dibai'ah pada tahun ini. Saya kata kalau mengikut pandangan saya, berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi SAW yang kita kaji, ianya tidak berlaku. Tidak. Sebab tu kita tengok perang baru ni bagaimana berlaku. Tapi peperangan yang berlaku itu menunjukkan bahawa sama-sama tak menang, sama-sama tak kalah. Maka Gaza macam Gaza, Yahudi tetap berada masih lagi menduduki tanah Palestin. Maknanya tuan-tuan, belum lagi berlaku tanda besar kiamat, belum lagi. Sebab para ulama membincangkan soal peristiwa akhir zaman ni dengan membahagikan kepada peristiwa akhir zaman ni dia ada dua. Satu, tanda-tanda awal ataupun tanda-tanda kecil. Yang kedua, tanda-tanda besar. Bila berlaku saja tanda besar, bermakna sudah tidak lama akan berlaku kiamat. Kalau kita merujuk kepada tanda kecil, boleh dikatakan tanda kecil ni kebanyakan sudah berlaku. Nabi sebut tentang antaranya hadis daripada Anas bin Malik, min asyratis sa'ah an yaqillal ilmu wa yadhharal jahlu wa yakthuru zina wa yaqullu rijal wa takthuru nisa. Dah berlaku. Itu antara tanda kiamat, kata Nabi SAW. Ilmu makin berkurang, jahil makin berkembang. Ilmu makin berkurang itu merujuk kepada apa? Ilmu syarak. Sebab itu hari ini kita tengok isu vaksin pun masih lagi ramai lagi. Yang kononnya saya duk tengok kadang-kadang orang duk share dalam YouTube, duk share dalam dalam WhatsApp dan sebagainya. Ada orang dia tak faham-faham lagi. Kan kadang-kadang siap marah-marah lagi. Apa ni? Dia marah macam-macam lagi. Kemarahan dia tak faham lagi. Kita kata pandangan ulama-ulama kita yang buat keputusan tentang COVID, tentang penjarakan, tentang sebagainya. Sebab apa berlakunya penentangan yang terbuka seumpama itu? Sebab ilmu. Ada orang dia bercakap dari sudut emosi, tidak bercakap dari sudut ilmu. Dia bercakap dari sudut logik, tidak bercakap dari sudut ilmu. Dia ada ilmu sikit tapi tak cukup. Tak cukup, kan? Maka dengan sebab itu kita tengok ini yang berlaku. Dan Nabi dah sebut, yadhharal jahlu, yaqillal ilmu wa yadhharal jahlu. Ilmu makin berkurang, dari sudut ilmu syarak, jahil makin berkembang. Sebab itu ulama dulu, tuan-tuan, kita sampai hari ini kita terpaksa refer kepada ulama yang terdahulu. Sebab ulama yang terdahulu lebih alim, lebih hebat. Tidak ada yang boleh menggantikan ulama-ulama yang terdahulu. Sebab itu juga disebut dalam hadis, innallah yaqbidul ilma la yaqbidul ilma intiza'an minal ibad. Allah Ta'ala tidak angkat ilmu itu dengan cabut daripada dada-dada manusia, tetapi walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah Ta'ala angkat ilmu itu dengan Allah Ta'ala matikan para alim ulama. Seorang lepas seorang mati meninggal dunia. Tidak ada orang yang boleh menggantikan
alim ulama seumpama itu. Kita pernah mendengar tuan-tuan nama-nama Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Ar-Rafi'i, Al-Imam An-Nawawi. Boleh tak orang sehari ni para alim ulama mengganti ulama yang seumpama itu? Tak boleh. Maknanya itu tanda-tanda akhir zaman berlaku. Wa yakthuru zina, zina bertambah. Ya Allah tuan-tuan. Banyak berlaku kalau zaman dulu payah kita nak tengok. Hari ni pantang kita buka maklumat dalam surat khabar, ada saja yang dilaporkan, yang tak dilaporkan yang berlaku. Maka ini merupakan tanda akhir zaman. Tetapi dia masih lagi termasuk dalam peristiwa akhir zaman, tanda-tanda kecil. Cuma kita sekarang duk tunggu tanda-tanda besar. Bagaimana ia berlaku. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita tengok sahabat-sahabat kita yang update, kita alu-alukan, yang mengikuti perbincangan kita pada malam ini. Saya nak tengok kalau ada soalan, saya akan cuba respon daripada persoalan-persoalan yang dikemukakan oleh tuan-tuan dan puan-puan sekalian. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada perbincangan kita pada malam ini. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebab apa saya sebut tadi bahawa kalaulah Palestin menang dalam pertembungan dengan Zionis, ada orang kata itu Armageddon. Belum tuan-tuan, belum lagi. Armageddon itu disebut dalam hadis Nabi sebagai Malhamah Kubra. Sebelum berlaku Malhamah Kubra, kadang-kadang orang kita ni, dia mudah sangat. Dia tengok saja apa yang berlaku, perang. Oh, Nabi sebut perang, Malhamah Kubra. Dia terus letak perang Israel, Palestin, itu Malhamah Kubra. Jangan. Jangan mudah sangat kita meletakkan begitu. Kita kena tengok dia punya isu dia, suasana dia, situasi dia dan pelbagai lagi. Baik, Zulkifli Mahdi ada soalan nampaknya. Soalan, adakah pandemik ni juga dikira peristiwa akhir zaman? Ya. Apa-apa yang berlaku sekarang ini semua menunjukkan tanda akhir zaman sebenarnya. Bahkan para ulama menyatakan tanda akhir zaman yang pertama berlaku bila mana kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, tu dia betul kan? Ya. Kewafatan Rasulullah itu sudah menunjukkan tanda akhir zaman yang pertama. Sebab apa? Bahkan pengutusan Nabi Muhammad itu juga menunjukkan kepada tanda akhir zaman. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan rasul akhir zaman. La nabiyya ba'dah. Tidak ada nabi selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya nabi merupakan rasul yang terakhir, dan itu juga bermakna itulah rasul akhir zaman, dan umat Nabi Muhammad merupakan umat akhir zaman. Itu. Begitu juga tanda-tanda yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu tentang memang pandemik ni dikira macam satu penyakit ataupun wabak yang meragut kematian. Yang sudah pun disebut dalam hadis Nabi SAW tentang peristiwa yang akan berlaku pada masa akan datang. Satu wabak yang mematikan. Kamu seumpama wabak yang penyakit yang mematikan kambing. Kambing ni kalau kena penyakit dia akan mati. Macam tu. Dan Nabi dah bagi tahu akan ada satu wabak yang kena pada manusia serupa macam kena kat kambing. Maka hari ni bila kita tengok, gitulah. Jangkit dia itu mudah. Jangkit mati dan seumpamanya. Dan itu juga merupakan tanda akhir zaman. Tetapi masih lagi berada dalam peristiwa ataupun tanda-tanda kecil akhir zaman. Belum lagi sampai kepada tanda-tanda besar. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kalau tuan-tuan nak tengoklah tanda besar akhir zaman, nanti tuan-tuan akan tengok perang yang akan berlaku dengan golongan Yahudi. Sama ada Palestin ke, atau siapa juga kot negara Arab nak tolong ke, macam mana satu ketika nanti berlaku peperangan dengan Yahudi, yang waktu itu Yahudi akan keluar dari Palestin. Dan kalau itu yang berlaku, sah. Tanda akhir zaman pertama akan berlaku. Tapi selagi mana Yahudi, Zionis menguasai Baitul Maqdis,
Zionis masih lagi menguasai Palestin, maka percayalah tuan-tuan, belum berlaku. Sebab apa saya sebut macam tu? Sebab ia berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kharabul Madinah Imran Baitul Maqdis. Imran Baitul Maqdis, wuqu'ul malhamah. Wuqu'ul malhamah, Fathu Konstantiniyah. Fathu Konstantiniyah, Fathu Roma. Fathu Roma, Khurujud Dajjal, atau kama qala. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang menyatakan tentang apa yang akan berlaku pada akhir zaman. Iaitu, kata Nabi SAW, Kharabul Madinah Imran Baitul Maqdis. Madinah ditinggalkan, Baitul Maqdis menjadi tempat tumpuan. Apa makna dia? Apa maksud dia? Tuan-tuan, kita tak faham, melainkan kita kena merujuk kepada perbincangan yang dikemukakan oleh para ulama. Apa maksud dia? Guru saya, tuan-tuan, almarhum Al-Syekh Al-Doktor Walidul Ani rahimahullah. Beliau seorang pengkaji hadis akhir zaman. Sejak beliau daripada muda, sampailah beliau belajar degree, master, PhD, semua dia belajar tentang hadis-hadis akhir zaman. Sampailah dia mengajar hadis-hadis akhir zaman, sampailah kepada beliau meninggal dunia. Jadi, apa yang saya dapat daripada guru saya percaya kepada kajian yang telah dibuat, sebab dia ni merupakan ulama hadis. Orang Iraq, dia ni orang Iraq, tetapi dia mengajar di Jordan dan dia meninggal ketika waktu itu saya tahun 4 pengajian. Saya sempat menunaikan solat jenazah terhadap beliau. Memang mati terkejut lah. Mati terkejut kan, katanya biasanya mati terkejut ni orang kata jantung lah kan. Dalam keadaan kita masih lagi memerlukan ilmu dia, Allah lebih sayangkan pada dia. Cumanya satu benda yang saya tak lupa, tuan-tuan, ulama yang lain, iaitu Al-Syekh almarhum juga Al-Syekh Dr. Nuh Salman Al-Qudah, bekas Qadhi Qudah Jordan, guru saya juga, dia memberitahu. Ini dia sembang dengan anak murid dia yang rapat lah. Dia tak cerita. Orang ulama ni kadang dia tak cerita sangat benda-benda yang dia mimpi. Sebab hari ni kadang-kadang orang suka sangat jadikan mimpi sebagai suatu pegangan. Kena hati-hati. Mimpi orang saleh aja kita nak tengok, kita nak pegang kan. Macam ni orang saleh. Dia bermimpi. Sebelum Syekh Walidul Ani ni meninggal dunia, dia bermimpi dia menghadiri satu solat jenazah. Yang mana solat jenazah itu diimami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada firasat dia, seorang ulama hadis akan meninggal dunia. 2-3 hari lepas itu Syekh Walid ni meninggal dunia. Kan? Jadi nak ceritanya bahawa para alim ulama ni kedudukan mereka hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka ni banyak menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka faham sunnah, maka mengkaji sunnah Nabi. Baik. Saya nak petik apa pandangan dia. Dia kata maksud daripada Imran Baitul Maqdis, maknanya Baitul Maqdis menjadi ibu negara kepada umat Islam pada akhir zaman. Jadi bila mana Baitul Maqdis menjadi ibu negara kepada umat Islam, ia bermakna Zionis Yahudi akan keluar daripada Palestin. Apakah perkara itu berlaku selepas peperangan bersama Dajjal? Tidak. Itu berlaku selepas daripada itu. Sebelum Dajjal bersama golongan Yahudi untuk berperang dengan golongan Islam, sebelum itu mereka akan keluar daripada tanah Palestin. Percaya dan yakinlah tuan-tuan. Bila kita tak tahu. Cuma kita tunggu tengoklah. Baru ni perang kita tengok, tak berlaku lagi. Mungkin waktu lain lah. Kan? Satu ketika, Yahudi, kalau kita tengok perang baru ni pun, Yahudi tak terang mana pun. Walaupun dia mempunyai senjata yang sangat-sangat hebat, dia ada drone. Orang Palestin, orang Gaza, mana ada senjata apa sangat. Roket dia, buat sendiri pula tu. Tetapi berjaya menggerunkan tentera-tentera Yahudi. Bayangkan tuan-tuan, bila mana
keadaan ini berlaku lagi pada masa akan datang. Dalam keadaan golongan Zionis dia semakin rasa gerun, semakin takut. Mereka ni golongan yang takut. Tuan-tuan perasan tak? Bila datang roket saja pakat lari, dung lari. Bila orang Palestin datang roket, relax je. Allahu Akbar, takbir. Orang Yahudi datang roket pakat lari, menyorok bawah tanah. Mereka cakap sangat takut. Tuan-tuan bayangkan, kalaulah benda ini berlaku secara berterusan, maka akan lari tinggalkan Palestin. Maka akan lari. Dan sebenarnya insya-Allah perkara itu akan berlaku. Bila? Bukan sekarang, wallahualam, kita tak tahu bila. Sebab tu jangan orang buat prediction, menganggarkan rasanya tahun lagi, 2 tahun lagi, lagi 3 tahun, tak salah, tak payahlah. Kita tak dapat menjangkakan dari sudut tahunnya bila, tetapi peristiwa itu akan berlaku. Sebab apa? Baik, pada waktu itu barulah kita boleh bincang soal Imam Mahdi. Sebab Al-Imamul Mahdi, ketika mana beliau dibai'ahkan di hadapan Kaabah, setelah dia dibai'ahkan, setelah dia menerima bai'ah untuk dilantik menjadi ketua, bukan sekadar sebagai ketua, tuan-tuan. Dia dilantik untuk memimpin kerajaan Islam, khilafah Islamiyah, yang disebut sebagai pemerintahan yang kelima. Tuan-tuan, Nabi SAW dah bagi tahu pada kita ada 5 dinasti pemerintahan dunia ini yang dipimpin oleh umat Islam. Yang pertama Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Yang kedua adalah khulafa ala minhajin nubuwah. Khalifah-khalifah yang memimpin atas manhaj nubuwah itu khulafa ar-rasyidin. Dah berlalu. Yang ketiga Nabi sebut adalah yang diperintah oleh mulkan adhan, iaitu raja-raja yang menggigit. Maksud raja yang menggigit, kata para ulama, iaitu ada kebaikan dan ada keburukan, tapi kebaikan tu masih banyak. Itulah yang bermula daripada kerajaan warisan daripada kerajaan Umayyah, Abbasiyah, Uthmaniyah, sampailah jatuhnya kerajaan Uthmaniyah pada tahun 1924. Panjang. Daripada Umayyah sampailah Uthmaniyah. Itu kerajaan yang disebut sebagai mulkan adhan. Pemerintahan raja yang menggigit. Ada zalim, ada baik. Ada zalim, ada baik. Tapi kebaikan itu masih lagi menguasai. Sebab itu ada khilafah Islam, yang umat Islam dapat bernaung. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan, Yahudi tengok, Barat tengok, mereka cuba menjatuhkan khilafah. Akhirnya jatuhlah khilafah Uthmaniyah. Baik. Selepas pada itu yang keempat, mulkan jabarian, pemerintah yang zalim. Kata para ulama, pemerintahan itu merujuk kepada zaman kita. Kita ni sudah berada pada dinasti yang keempat. Yang keempat. Dan yang kelima, Nabi SAW menyatakan akan datang seterusnya, iaitu pemerintahan ala minhajin nubuwah, atas manhaj kenabian. Itulah yang bermula dengan pemerintahan Al-Imamul Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam, yang mereka itu akan berpusat di mana? Di Baitul Maqdis di Palestin, yang menjadi ibu negara kepada khilafah Islamiyah pada akhir zaman. Tuan-tuan, sebelum ini khilafah berlaku di mana? Kau zaman Nabi, zaman Khulafa ar-Rasyidin di mana? Berlaku di Madinah Al-Munawwarah. Zaman Umawi di mana? Di Damsyik, di Dimashq. Zaman Abbasi di mana? Di Baghdad. Dan zaman Osmani di mana? Di Istanbul. Itu zaman-zaman yang berlaku. Dan zaman kita sekarang tak ada, terkapai-kapai. Zaman kita tidak ada khilafah. Makna yang berlaku mulkan jabarian, zaliman, pemerintah-pemerintah yang suka ikut dan mereka je. Kita tengok apa yang berlaku negara Arab sekarang ni, yang berkiblatkan kepada Amerika, berkiblatkan kepada Barat. Sebab itu Palestin kecil je, Israel kecil situ, maka tak boleh buat apa-apa. Kan? Ini zaman kita, ni zaman kita. Dan yang kelimanya, zaman disebut sebagai ala minhajin nubuwah, pemerintahan di bawah zaman atas manhaj nubuwah,
Ianya bermula pada zaman Mahdi yang akan menjadikan Baitul Maqdis sebagai pusat pemerintahan umat Islam. Jadi tuan-tuan, selagi mana Baitul Maqdis berada di tangan Yahudi, selagi itu tak berlaku. Itu saya nak sebut. Sebab itu kalau kita nak faham konsep akhir zaman ni, kita kena faham betul-betul. Berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, bukan berdasarkan kepada prediction saja, bukan berdasarkan kajian-kajian saja, tanpa berasaskan kepada sunnah Rasulullah SAW yang ditafsirkan, yang disyarahkan oleh para alim ulama. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi peristiwa akhir zaman ni, yang saya pun tak tahu lama mana lagi, tetapi nampaknya kita makin menghampiri dan menghampiri. Kan? Dan manusia kita pun tak tahu macam mana keadaan. Kezaliman makin berleluasa di seluruh dunia. Dan juga kehidupan makin sempit. Dengan virus pada hari ini, dengan kita pun tak tahu, dalam manusia terkurung dan pelbagai lagi, menyebabkan manusia itu akan memberontak. Dan banyaklah perkara-perkara yang akan berlaku. Namun, apapun tuan-tuan, saya nak ceritanya bahawa Al-Imam Mahdi ni, kalau tuan-tuan nak tahu, bila wujudnya Imam Mahdi, apabila Yahudi sudah keluar daripada Palestin. Ada yang bertanya, apakah Yahudi, bukankah mereka akan menguasai sehingga akhir zaman? Tidak. Bahkan bila mereka keluar daripada Palestin, tuan-tuan, ceritanya panjang, saya nak ringkaskan. Bila mereka keluar daripada Palestin, sebelum itu surah An-Nur fasa 3a Bandar Seremban Selatan menyatakan sumbangan penambahbaikan surah An-Nur fasa 3a Bandar Seremban Selatan. Jadi ada yang diiklankan pada kita ni tuan-tuan, kerja memasang awning sepanjang koridor, kerja pembesaran ruang parkir, boleh ubah ruang solat, melantai ruang apa lagi, melantai ruang solat tambahan, upgrade speaker untuk azan, membina dinding ruang koridor, wiring lampu, kipas, plug point untuk ruang tambahan dan sebagainya. Maka semoga kita dapat sama-sama memberi sumbanganlah untuk kita wakaf kita, untuk bekalan kita di akhirat kelak. Diberi nombor akaun bank Islam tu, tuan-tuan boleh ambil 05012010053088 surah An-Nur. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama melaksanakan. Baik, line sangkut-sangkut, betul ke? Sangkut-sangkut, tak jelas ke? Yang lain macam mana, kadang-kadang sangkut ke? Baik, Ustaz, ini ada soalan. Ustaz, bagaimana nak jadi manusia terbaik di akhir zaman ini? Baik tuan-tuan, memang akhir zaman ni dunia kita semakin mencabar. Dunia semakin mencabar, fitnah semakin besar. Sebab itu kepentingan kepada kita untuk berpegang kepada Quran dan sunnah Rasulullah SAW yang merupakan kepentingan yang sangat-sangat mendesak. Macam mana kita nak mempertahankan iman dan akidah kita kepada Allah, maka sama-samalah beberapa benda yang kita kena buat. Antaranya, kita jangan tinggal majlis ilmu, itu pertama. Yang kedua, mujalasatus salihin. Kita hendaklah berdamping dengan orang salih, orang baik-baik. InsyaAllah, mudah-mudahan ianya dapat membantu kita. Itu. Dan jangan kita tinggal tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Abdul Syamim kata jelas Ustaz. Okey, alhamdulillah. Mungkin lain tempat yang sangkut-sangkut tadi, tempat tuan kot yang sangkut-sangkut, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, saya nak balik sambung pembincangan kita tadi tentang bagaimana bila mana Imam Mahdi dibai'ahkan, dia akan menjadikan Palestin yang pada waktu itu sudah berada pada genggaman umat Islam. Maka dengan sebab itu Palestin menjadi ibu negara kepada kerajaan Mahdi. Mahdi ni bukan nama dia bukan Mahdi, dia kerajaan Mahdi. Nama dia Muhammad bin Abdullah. Yuwati usmuhu ismi. Kata Nabi SAW, Imam Mahdi ni nama dia sama dengan nama aku, nama bapa dia sama dengan nama bapa aku, kata Rasulullah SAW. Jadi Imam Mahdi ni nama dia Muhammad bin Abdullah. Dan dia merupakan seorang yang berketurunan Rasulullah SAW
Dan dia bukan datang dari Malaysia, bukan datang daripada Gunung Jerai ke, datang daripada Johor ke, datang daripada Sumatera ke, Jawa ke, bukan. Sebab dia lahir di Madinah Al-Munawwarah. Orang sana, orang Arab tuan-tuan, dan dia dibai'ahkan. Bila dibai'ah, dia akan menjadi pemimpin, membentuk sebuah kerajaan. Kerajaan itulah dinamakan sebagai Kerajaan Mahdi, yang dia akan menjadikan Palestin, Baitul Maqdis itu sebagai pusat pemerintahan kerajaan Islam pada akhir zaman. Itu. Jadi tuan-tuan tunggu tuan-tuan. Itu barulah kita kata berlaku pada akhir zaman. Itu betul-betul lah kita sebut suasana yang berlaku pada akhir zaman. Itu tanda-tanda besar. Selepas daripada itu, selepas datangnya Mahdi, barulah berlakunya peperangan yang orang putih panggil Armageddon, Malhamah Kubra. Dan kita kena ingat, peperangan Armageddon itu sebahagian ulama menyatakan ia melibatkan tentera Islam dengan tentera Kristian, tentera Nasara. Sebab umat Islam ni tuan-tuan, dia berhadapan dengan 3 kuasa besar dunia dalam konteks agama. Yang pertama Kristian, yang kedua Yahudi, yang ketiganya budaya, agama budaya. Agama budaya ni agama yang bukan agama samawi lah. Kalau Islam, Kristian, Yahudi, dia berasal dari agama samawi, agama langit. Cuma 2 dah menyeleweng, tinggal 1 je Islam. Inna dina indallah al-Islam, agama yang diradai di sisi Islam. Lagi 2, Nasrani dan juga Yahudi sesat. Baik, sampai dia menisbahkan bagi Allah itu ada anak dan sebagainya. Jadi, mula-mula orang Islam, kerajaan Mahdi, dia akan berhadapan dengan tentera apa? Mula-mula dia akan berhadapan dengan tentera Kristian terlebih dahulu. Maka dengan sebab itu, bila mana menang, waktu tu Imam Mahdi sudah ada kerajaan. Dajjal belum lagi tuan-tuan. Dajjal lepas tu lagi. Sebab tu bila orang duk bincang soal kedatangan Dajjal pada zaman sekarang ni, orang kata lagi 2-3 tahun datang Dajjal, itu tak betul dan tak tepat. Kalau kita merujuk kepada sunnah Rasulullah SAW. Kan? Sebab sampai ada orang takut nak keluar rumah, takut jumpa dengan Dajjal. Dajjal apa? Tak ada lagi. Dia ada banyak lagi peristiwa-peristiwa yang akan berlaku. Selepas berlaku peperangan itu dinamakan Malhamah Kubra. Bukan sekarang tuan-tuan. Malhamah Kubra, peperangan itu dipimpin oleh Al-Imam Mahdi. Baru berlaku sekarang ni, baru ni bukan Malhamah Kubra. Kalau lepas ni berlaku pun bukan Malhamah Kubra. Malhamah Kubra itu tentera Islam dipimpin oleh Al-Imam Mahdi. Pada ketika itu barulah dinamakan Al-Malhamatul Kubra. Dan umat Islam menang. Bila umat Islam menang disebut dalam hadis Fathu Qastantiniyah. Imam Mahdi, Syamsiah kata Imam Mahdi sudah ada kerajaan. Mana ada kerajaan? Tak ada lagi. Sebab kerajaan Imam Mahdi di mana? Kerajaan Imam Mahdi di Palestin. Baitul Maqdis sebagai sebuah ibu negara umat Islam pada ketika itu. Baik. Yahudi lari di mana? Bila mana Imam Mahdi waktu itu menjadikan Palestin sebagai ibu negara, waktu itu Yahudi lari di mana? Lari macam-macam tempat. Dia pergilah. Banyak tempat lah. Dan mereka akan keluar semula bersama Dajjal pada akhir zaman. Lepas tu barulah satu peperangan besar yang berlaku antara Dajjal dengan tentera Mahdi yang waktu itu dipimpin oleh Nabi Isa AS. Kerana yang bunuh Dajjal adalah Nabi Isa AS. Tu pun setelah Dajjal mari kepung Baitul Maqdis. Dia nak masuk tak boleh. Dan dia akan dibunuh di Babul Lud. Di Palestin. Tuan-tuan, cerita dia panjang sebenarnya. Peristiwa akhir zaman. Macam saya sebut tadi. Sebab tu saya kata kalau ada soalan tanya, saya akan direct kepada pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan oleh tuan-tuan sekalian. Cumanya, macam saya sebut tadi bahawa ceritanya panjang. Kita buat part 1, part 2, part 3 kan. Kita boleh cerita satu persatu. Cuma sekarang saya nak menunjukkan gambaran. Okey, kesimpulan saya nak sebut sebab dah pukul 8.30, masa tak mengizinkan pada kita.
umat Islam akhir zaman nanti akan berhadapan dengan 3 kuasa besar dunia. Mula-mula umat Islam akan berhadapan dengan tentera Nasara. Umat Islam menang. Pada waktu itu umat Islam dapat membuka Konstantinopel, Rom dan sebagainya. Yang kedua, dan dikatakan bahawa juga pada waktu itu umat Islam akan jumpa Injil yang asli. Dikatakan, wallahualam. Menyebabkan ramai orang Eropah masuk Islam. Yang kedua, umat Islam di bawah pimpinan Imam Mahdi dan digantikan oleh Nabi Isa AS berhadapan dengan tentera Dajjal dengan Yahudi. Umat Islam menang. Dan seterusnya yang ketiga, umat Islam di bawah pimpinan juga Nabi Isa AS waktu itu akan berhadapan dengan Ya'juj dan Ma'juj yang mewakili agama Wathani, agama budaya. Itu perkara yang akan berlaku sebelum berlakunya matahari naik sebelah barat. Nanti kita akan bincang di kemudian hari. InsyaAllah masa tak mengizinkan pada kita. Saya ucapkan terima kasih kepada Surah An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan yang menjemput saya untuk berkongsi walaupun tak boleh bersemuka tetapi secara online di Facebook Surau An-Nur. Dan saya juga ucap terima kasih kepada semua AJK, kepada semua sahabat-sahabat yang mengikuti perbincangan kita pada malam ini. Mudah-mudahan sekurang-kurangnya kita sudah dapat gambaran. Kita tak cepat melatah bila berlaku satu isu. Walaupun nampak pandemik, wabak sekarang ni, nampak kepada peperangan Zionis dan juga Palestin, kita tak cepat melatah, kita cool. Kita lihat apa yang akan berlaku seterusnya, bersandarkan, berpandukan kepada sunnah Rasulullah SAW. Sekadar itu dulu untuk kali ini. InsyaAllah lain kesempatan kita akan sambung. Apa yang baik datang daripada Allah. Salah silap saya pun maaf di atas kesalahan saya sendiri. Saya minta maaf dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian dan saya minta ampun daripada Allah Azza wa Jalla. Sekadar itu, aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.